له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بخير آمين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم يا رسول الله وما داء الأمم الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغت والتحاسد حتى يكون البخي أو كما قال رواه إمام الحاكم Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Walaupun dah 11 minit baru dapat jumpa lah. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Waalaikumsalam Adinda, Kak Zurai Sikim Zulkifli, sampaikan salam kerana keluarga. Baik, terima kasih Kak. Tuan-tuan boleh follow Kak Zurai Sikim. Untuk makluman, Kak Zurai Sikim antara founder kepada Hermosa, satu produk kecantikan untuk orang perempuan lah. Dan dia untuk makluman kisah Kak Zurai Sikim ni agak unik. Dia di antara orang yang pernah, kalau tuan-tuan ingat, kemalangan helikopter kan yang terempas, dan berita keluarkan kata dia di antara salah seorang mangsa yang meninggal dunia. Dia famous lah tajuk tu. Kak Zurai Sikim di antara yang diviralkan ketika tu berkaitan dia di antara salah seorang mangsa. So orang pakat duk mesej ucap-ucap takziah, dia pun heran. Sejak bila pula dah dia meninggal kan? Bagus Kak Zurai Sikim. Dia ada satu grup yang dia train untuk orang-orang yang dia panggil grup secret bahagia. Bagus, insya-Allah. Okey, baik. Waalaikumsalam pada Cik Muhammad Aiman. Suara clear Ustaz, alhamdulillah. Terima kasih. Salam dari Setia Alam. Baik, salam juga daripada Sungai Petani, insya-Allah. Karena mudah-mudahan di Setia Alam Allah pelihara daripada wabak-wabak yang berbahaya ni, insya-Allah. Baik, sebelum kita mula macam biasa, mohon jasa baik tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah untuk bantu, untuk share, untuk kita sebarkan kuliah pengajian kita pada malam ni. Mudah-mudahan lebih ramai orang yang dapat manfaat, insya-Allah. Minta maaf, muka saya berminyak teruk sebab tidur ke laut sikit. Sebab pagi tadi pun saya jumpa dengan arkitek untuk kempen bulan Ramadan nanti. Doakan insya-Allah kempen, tuan-tuan standby untuk Ramadan ni. Kita ada kempen yang besar untuk kita siapkan satu hub community untuk orang Islam. Kita tengah structure beberapa benda, di antaranya kita akan siapkan masjid yang beroperasi 24 jam. Konsep dia 24 jam, tuan-tuan boleh datang dan sebagainya bila-bila masa. Dan dalam masjid tu kita akan ada rumah cube. Rumah cube ni dalam masjid tu berpotensi untuk dalam masjid tu nanti, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita sediakan golongan orang-orang untuk siapa-siapa yang musafir boleh datang duduk di rumah cube tu. Dia ada katil, dia ada tempat macam cube Dragon Ball. Tuan-tuan tengok cube Dragon Ball tu, dalam tu cuma ada katil untuk orang rehat. Dan di situ juga kita akan wujudkan rumah asnaf. Rumah asnaf ni kita akan bagi train kepada golongan-golongan asnaf agar dalam 3 bulan mereka keluar daripada fasa asnaf. Dan alhamdulillah ramai tim-tim yang nak join. Sifu Jamal, Fahdi Ghazali, insya-Allah sahabat saya dan guru saya Haji Muhammad Asri, Cik Khairul, ramailah kawan-kawan yang guru-guru marketing, Ibu Hanim, yang Uncle Tiger, Akif Azizan, semua kita akan masukkan untuk kita sama-sama bangunkan rumah asnaf ni, untuk kita tidak kenakan apa-apa bayaran, tapi kita nak ambil golongan asnaf duduk dengan kita dalam tempoh 2-3 bulan agar mereka keluar tu mereka bukan lagi golongan asnaf, mereka adalah orang yang membantu asnaf pula, insya-Allah. Mudah-mudahan pagi tadi saya dah bincang dengan arkitek, ada beberapa benda lah yang akan kita structure untuk kebaikan bersama, insya-Allah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ni kita akan menyambung bacaan kitab Kak Ros Ali, tak ada masalah. Kita pun baru mula Kak. Bantu untuk share dan tag kawan-kawan kita yang kita rasa, insya-Allah, sebab saya tengok ada kawan-kawan kita. Baik, Haji Asri, terima kasih. Hari ni Allah bagi dimurahkan rezeki lagi. Untuk makluman, pagi tadi accountant saya mesej, dia kata, "Ustaz, masih nak teruskan ke lagi 40 orang. Hari ni saja 40 orang lebih yang ada masalah kewangan, yang sampai peringkat nak kena keluar rumah, yang tak makan 2-3 hari dan sebagainya." Memang agak menyedihkan jugalah. Tu saya kata, saya terus terang tuan-tuan, memang dalam akaun memang sekarang ni agak ni lah, sebab saya terpaksa ni keluarkan banyak personal duit untuk bantu. Saya kata walaupun terus terang duit memang jam lah kita pun kan, tapi still dia kata tak apa, proceed. Alhamdulillah Allah izinkan. Tengah hari tadi saya tengok, Allah izinkan untung 2,000 untuk hari ni lah. Itu yang saya kata,
Tu kata rezeki ni dia tak lambat dan tak cepat. Allah tak bagi apa yang kita nak, tapi Allah bagi apa yang kita perlu. Jadi betul kena kadang-kadang Allah nak dalam fasa-fasa macam ni Allah nak tengok apa yang kita boleh mampu kongsi kepada orang. So start daripada hari ni tuan-tuan cari ruang untuk kita share manfaat kepada orang ramai. Apa pun platform yang kita boleh gunalah. Dan kalau tuan-tuan ada duit, bantu dengan duit. Kalau tuan-tuan ada mungkin stok barang kan, stok barang yang tuan-tuan rasa kalau banyak ni, kalau aku sedekah ke orang 1, 2 ataupun 3 pun kan bagus, ataupun baju-baju atau apa pun benda. Harta dalam masak, tuan-tuan masak, tuan-tuan niat dah masak esok, tuan-tuan masak lebih, tuan-tuan akan pastikan tuan-tuan akan bagi kepada jiran-jiran. Itu juga dikira sebagai sedekah. Dan antara sedekah yang terbaik adalah sedekah dalam bab makanan. Baik, insya-Allah Kak Saurah Awi pun bersama kita. Terima kasih Kak Sarah, insyaAllah ajak juga tim-tim daripada Jamu Ratu Malaya, JRM untuk bersama kita, insyaAllah. Untuk makluman, Kak Sarah Awi di antara stokis terbesar, stokis negeri lah untuk JRM di bawah Jamu Ratu Malaya. Ain Mahaziz pun orang hebat ni, masya-Allah. Ain Mahaziz, insya-Allah Ustaz makin ramai minta Facebook Ustaz di IG saya. Terima kasih Ain. Anak saya tak pandai dalam IG, tapi I'm trying my best untuk go for IG sebab saya yakin ramai anak-anak muda duduk di sana. Dan saya usahalah untuk masuk pada IG. Staff saya selalu duduk tengok dia, Ustaz update lah IG sebab saya tak pandai IG. Tapi boleh insya-Allah pelan-pelan saya belajar IG, Twitter, TikTok yang saya tak tahu nak masuk macam mana kan. Sebab terus terang TikTok adalah satu platform, kalau ada ustaz yang boleh masuk untuk berdakwah sana sangat baik, sebabkan satu di sana dah terlalu dia panggil mass distraction dari segi hiburan. Hiburan dah jadi terlalu melampau-lampau sehingga kan orang tak ada langsung konten-konten yang berbentuk agama. Kalau tuan-tuan perasanlah, Cina masuk untuk motivasi, tapi motivasi sahaja tak cukup, dia mesti ada betul-betul keagamaan jugalah. Cuma nak masuk ke sudut mana tu saya masih tak nampak cara macam mana tu. Doakanlah. Nurbaini Burhan, dia kata suara tak ada. Biar betul. Check balik. Kalau Nurbaini cuba check balik, takut sound telefon tu tak buka. Okey, baik, insya-Allah kita akan sambung bacaan kitab kita, mudah-mudahan. Kita akan sambung bacaan kitab kita pada malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan kebaikan. Sebelum tu, macam biasa, tuan-tuan nak minta jasa baik untuk pakat-pakat share, untuk kita saling tumpang manfaat. Bukan manfaat pada saya bercakap ni, saya yakin banyak kadang-kadang ilmu yang mungkin kurang daripada saya. Tapi insyaAllah kita sambil-sambil kita ambil keberkatan dan tabaruk daripada kitab yang ditulis oleh Syekh Salim ini. Mudah-mudahan semua dapat faedah yang sama, insyaAllah. Kalau nak harapkan saya sendiri pun dosa saya banyak benda yang tak betul lagi. Jadi kita pakat-pakat ambil, insyaAllah. Jangan Aimah Aziz jengkreng, jangan TikTok Ustaz. Nur Amirah Muhammad Kamil ajak macam mana kita nak masuk konten dakwah, kita lah tak maulah menari-menari ni rever semua tu, janganlah macam tu. Kita masuk apa benda yang at least kalau 10 konten tu ada juga satu benda yang baik, ada benda yang orang boleh dapat dari segi at least dia kenal agama, dia kenal kebaikan lah, insya-Allah, mudah-mudahan. Acap. Okey, baik, insya-Allah kita akan sambung bacaan bab tajuk wuduk di antara tajuk yang paling panjang. So saya yakin kita akan 2-3 sesi berkaitan tajuk wuduk ni saja, insya-Allah. Baik, kita akan menyambung bacaan kitab fiqh kita berkaitan kitab Safinatun Najah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan untuk pembacaan kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada fasal yang ke-6 pada bab rukun wuduk. Kita masuk pada fasal yang ke-6 berkaitan rukun wuduk. Faslun furudul wudu'i sittatun an-niyah wa ghuslul wajhi wa ghuslul yadain ma'a madaini ma'a mirfaqain wa mashu syai'in min ar-ra'si wa ghuslur rijlaini ma'al ka'bain wa tartib. Maka masuk pada bab rukun wudu'. Disebut dalam kitab Taqrirat Sadidah. Fasal ini di antara tajuk yang paling panjang. Maksud saya kata tadi, bab wuduk di antara bab yang paling panjang disebabkan bab wuduk ini berkaitan bab yang bersuci. Bila bab wuduk, dia menjadi kunci kepada sahnya salat. Saya ulang. Wuduk adalah kunci kepada sahnya salat. Tuan-tuan semayang sampai bengkak dia, bukan takat hitam dengan muka-muka. Maksudnya semayang sungguh-sungguh. Tapi kalau tak berwuduk, maka tidak sah salat tadi. Walaupun semayang tuan-tuan rakaat pertama baca sampai 3 juzuk Quran, 66 muka surat baca,
Sampai makmum di belakang ni sampai lenguh. Tapi kalau tak ambil wuduk, maka tidak sah salat. Baku wuduk ni disebut dengan kunci. Maksudnya tuan-tuan ada rumah yang besar, tak ada kunci, tuan tak boleh masuk rumah tersebut. Sama dengan bab ibadah yang namanya salat. Disebut dengan dalam bab bersuci ada 4, di antaranya wuduk, khuslun dan bab basuhan, dan tayamum, bab tayamum dan bab menghilangkan najis. Kita belajar bab menghilangkan najis, maka wuduk disebut di antara tajuk yang paling penting, tajuk yang didahulukan daripada bab-bab yang lain disebut dalam kitab Manar al-Huda. Baik, bilakah wuduk difardukan? Maksudnya bilakah permulaan wuduk ini disyariatkan, difardukan kepada kita? Kalau kita tengok setiap daripada ibadah yang kita buat ni ada tarikh-tarikh permulaan bila kita disyiarkan ataupun bila difardukan. Contohnya dalam bab puasa. Puasa bila tuan-tuan? Puasa mula difardukan ke atas umat Islam adalah pada tahun 2 Hijrah. Puasa adalah pada tahun 2 Hijrah. Lepas tu ke tahun yang sama berlakunya perang Badar. Puasa tahun 2 Hijrah. Semayang 18 bulan sebelum peristiwa hijrah ni disebut dalam kitab Jamu'un Fawaid. Umat Islam mula solat adalah ketika Nabi balik dan pulang daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj. Jadi setiap daripada pensyariatan itu wujud tarikh-tarikh ataupun dia pergi surat beranak dia masing-masing lah. Adapun kepada puasa pada umat terdahulu ada tarikh-tarikh mereka juga. Dan ada cara pensyariatan masing-masing. Contohnya dalil dia Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, Allah kata ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah kata wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, telah disyariatkan ke atas kamu untuk berpuasa seperti mana yang telah disyariatkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, ke atas umat-umat yang terdahulu sebelum daripada kamu. Jadi jelaslah kita bahawasanya setiap zaman itu, setiap kaum itu mereka ada cara semayang mereka ada cara puasa mereka ada cara zakat kita, zakat kita dan zakat mereka ada cara yang berbeza-beza. Tak percaya kalau kita tengok dalam surah Al-Ankabut, Allah cerita ketika diminta kepada Qarun untuk mengeluarkan zakat. Maksudnya zaman Qarun ni zaman Nabi Musa pun ada cara zakat mereka. Adapun kita ada syariat di zaman kita. Maka waktu wuduk difardukan sekali dengan solat pada malam Isra' wal Mi'raj. Maksudnya wuduk ini mula difardukan ke atas umat Islam adalah pada malam Isra' wal Mi'raj. Kita Nabi balik daripada Isra' wal Mi'raj, Nabi bercerita tentang solat, maka ketika itulah mula disyariatkan wuduk. Maka 18 bulan sebelum peristiwa hijrah. Ingat 18 bulan sebelum peristiwa hijrah. Daripada Suria Clock, daripada Instagram, soalan daripada Instagram, Assalamualaikum Ustaz, jika tak dapat solat Jumaat lebih 3 kali waktu wabak ni, macam mana hukumnya? Hukum dia adalah harus, tak ada masalah. Disebabkan benda yang lebih penting, yakni keselamatan nyawa dan jiwa, maka dia panggil dia terlepas daripada syariat untuk mengerjakan solat. Adapun solat di rumah wajib diselesaikan macam biasa, hanya cuma digantikan dengan solat zuhur lah. Baik, yang tu dah dijawab, dah dikeluarkan dalam bayan linas daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Boleh buka tengok, yang tu detail lah dia datangkan. InsyaAllah kalau tak ada aral yang melintang, esok malam saya akan shoot berkaitan tajuk berkaitan solat Jumaat yang terlepas 3 kali ni. InsyaAllah lah kalau tak ada aral melintang, doakan. Baik, maka semua faham, maka wuduk mula disyariatkan ataupun kita dah menanggung pensyariatan itu adalah ketika berlakunya malam Isra' wal Mi'raj. Baik, 2 hukum berwuduk. Ada 2 keadaan bila untuk berwuduk. Ada 2 keadaan bila mula berwuduk. Yang pertama, wajib ataupun fardu. Makna wajib dan fardu itu adalah sama. Maksud benda yang wajib itu adalah benda yang fardu. Contohnya ketika menunaikan ibadah seperti salat. Menjadi satu kewajipan kalau nak semayang wajib kena ada wuduk. Jangan buat lok-lak. Jangan buat lok-lak, nak semayang tiba-tiba tak ambil wuduk. Dia kata tak apa, yang penting semayang Allah faham, jangan buat gelong gitu. Sebab syarat sah untuk bersolat itu mesti kena berwuduk. Sebab sekarang ni dia timbul lah di golongan yang jenis pelik-pelik ni. Golongan yang saya pun tak tahulah. Dia orang lebih kepada, dia kata lebih menggunakan logik akal.
Sedangkan akal kita tu pun dalam kitab fiqh dah sebut dah, wajib kena ada ni, kena ada ni, kena ada ni. Dan berdasarkan ayat Quran, wuduk ni bukannya daripada ulama susun. Wuduk ni Allah sebut dalam Quran. Saya kita akan bincangkan di mana dan apa yang disebutkan. Jadi kata apa? Tak apa, kita semayang ni Allah faham terkorak dia. Dia ingat Allah ni mak menakan dia, tok menakan dia ikut, main faham-faham, ikut suka macam tu. Tak boleh, sebab Allah faham manusia Allah. Allah perintahkan agar kita berwuduk, agar kita mensucikan diri daripada hadas kecil untuk kita ni menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wuduk itu menjadi satu kewajipan ketika nak menunaikan ibadah seperti solat. Solat sama ada solat fardu ataupun solat maghrib, kedua-duanya solat maghrib, solat fardu ataupun solat sunat, maka wajib kena berwuduk. Kalau kita ada wuduk pada waktu maghrib, isyak pun ambil wuduk, dah tak boleh, tak perlu. Dan sebaik-baiknya kalau boleh jaga tu lebih baik, Ain Mahaziz. Saya di Mesir, saya pernah lah dulu sekali saya pernah buat. Saya ambil wuduk waktu subuh dan saya cuba jaga sampai waktu isyak. Pernah lah satu wuduk pakai untuk 5 solat. Sebabkan sana waktu tu musim sejuk, maka siang dia pendek. Musim sejuk, siang pendek, malam panjang. So, bolehlah jaga. Maksudnya tak kencing, tak berak, kentut pun memang khadar lah. Kentut siap-siap sebelum subuh ambil wuduk tu, jaga. Sekali tu je lah, lepas tu tak lah. Biasanya di sana 2-3 kali lah. Biasanya satu wuduk tu jaga untuk 1-2 solat. Macam hari ni pun kata saya baik lah, tapi cuba tuan-tuan buat, cuba usahakan. Lama-lama dia akan boleh. Macam tadi saya ambil wuduk waktu zuhur, sampai maghrib ni. Sampai maghrib ni boleh je tahan, tak kencing, tak berak, tak kentut pun. Untuk kita set dalam kepala otak tu. Saya pernah dulu dalam satu kelas, saya ingat waktu tahun 2012 saya ikut waktu tu dengan Dr. Aizan Osman. Dulu saya berniaga 2012 saya berniaga jeruk madu Pak Ali. Saya ada beberapa kedai jeruk madu Pak Ali. So waktu tu saya ingat ada Dr. Aizan Osman. Dr. Aizan Osman dia adalah kinestetik. Orang kinestetik ni dia tak boleh tengok orang bergerak banyak dalam kelas dia. Sebab akan jadi gangguan, dia tak boleh nak fokus ataupun hilang point. So apa berlaku, Dr. Aizan Osman dia kata jangan bangun, kalau nak kencing pun tahan. Dia kata kalau hak tu tak boleh tahan, you dalam bisnes pun you takkan tahan. So saya waktu tu saya set dalam kepala otak, aku takkan keluar 8 jam. Dan alhamdulillah berjaya tuan. Daripada pagi sampai petang. Saya kata sebenarnya dalam mindset kita boleh set dah. Unless memang kita nak terkencing tahap gila-gila tu, memang kena pergilah. Kena pergilah kan. Tapi kalau yang kita cakap boleh mampu tahan. Sebab tu wuduk ni sebaik-baiknya cuba tahan. Cuba usahakan untuk kita duduk dalam keadaan berwuduk. Sebab ada satu hadis, nanti saya bacakan ada satu hadis. Nabi sebut barang siapa yang meninggal dalam keadaan berwuduk dikurniakan pahala seperti pahala dia mati syahid. Dia ada satu hadis sahih, insya-Allah kita baca. Maka ingat keadaan yang pertama, berwuduk ini menjadi wajib ketika mana nak solat fardu ataupun solat sunat. Walaupun solat sunat wajib kena ada wuduk. Termasuk solat sunat, termasuk solat jenazah. Walaupun solat jenazah itu tak ada rokok, tak ada sujud, tak ada tahiyat akhir, tak ada tahiyat awal. Tak ada benda-benda. Tak ada pun. Dia cuma Allahu Akbar, baca Fatihah, selawat, doa kepada si mati, bagi salam. Maka wajib juga ke atas dia kena berwuduk. Nah, di antaranya apa lagi? Tawaf. Tawaf wajib berwuduk. Waktu ketika tawaf, tengah duk tawaf contohnya terkentut. Kentut tu memang jelas dengar, lepas tu bau pula. Ataupun dia kentut tu tak bau, dia pakai silencer. Kentut tu tak bunyi, senyap, tapi bau. Maka wajib ke atas dia kena ambil tajdid ataupun dia tajdid lah, dia memperbaiki wuduk dia balik dan ambil semula wuduk dia, sebab syarat sah tawaf adalah wajib berwuduk. Dan tawaf sama ada tawaf fardu ataupun tawaf yang wajib ataupun tawaf sunat, dua-dua wajib kena wuduk. Dua-dua wajib kena wuduk. Betul, tajuk ni sangat penting lah pada saya dalam bab wuduk ni, sebab kita lebih kurang je bab wuduk. Baik. Dan di antaranya lagi, wajib ketika menyentuh Al-Quran. Maka nak pegang Quran ni, wajib dalam keadaan berwuduk. Dalam mazhab Syafi'i, wajib berwuduk lah. Dan jumhur, jadi sebahagian besar daripada kalangan ulama' mengatakan wajib. Ada pendapat-pendapat ulama', sedikit daripada kalangan ulama' yang mengatakan wajib. Tapi saya berpegang pada wajib. Nak baca Quran, wajib dengan keadaan berwuduk. Sama juga kalau kita nak baca dalam keadaan telefon pun, maka walaupun dia bukan mushaf, walaupun dalam telefon, maka ambillah dalam keadaan kita ambil cara yang paling selamat adalah dengan cara
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berwudu. Ni live interrupt siapa? Okey. Baik. Jadi ingatlah, waktu mana wajib tadi? Waktu semayang. Sama ada semayang wajib ataupun semayang fardu. Sama ada dalam keadaan tawaf. Sama ada tawaf wajib ataupun tawaf sunat. Sama ada, dan di antaranya lagi ketika mana kita membaca Al-Quran ataupun menyentuh Al-Quran, maka itu adalah wajib berwudu. Waktu mana pula hukum sunat ketika berwudu? Di antaranya ketika kita mendengar Al-Quran. Waktu kita nak dengar Al-Quran. Maksudnya memang kita niat waktu tu kita tak nak baca pun, kita nak dengar saja Al-Quran. Ataupun kita nak baca saja, kita tak memegang Al-Quran. Maksud baca apa? Contoh sekali lagi habis, contohnya gini. Kan kita habis baca, kita habis ni kan kita akan baca surah Al-Kahfi kan. Maka tuan-tuan yang mungkin tengah-tengah live terkentut. Nak buat macam mana nak terkentut? Bukan kita boleh halang dia nak keluar, dia keluar lah kan. So nak buat macam mana? Dia kata, ustaz, kalau saya nak pi ambil memang tak dan dah. Cuma kalau tuan-tuan pergi tanpa pegang Quran. Maksudnya tuan-tuan masagi, tuan-tuan nak baca juga ni tapi tanpa pegang Quran, maka tak wajib ketika tuan ambil wudu. Maka tuan-tuan cuma ikut je. Saya baca Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Tuan-tuan pun ikut saja tanpa megang daripada naskah Al-Quran, maka ketika tu tidak wajib. Maka kita ikut je. Tapi kalau tuan-tuan ambil dalam keadaan tuan-tuan berwudu, maka dapat pahala sunat, dapat bonus lah. Allah bagi bonus kat kita. Ketika nak membaca Al-Quran tanpa memegangnya, maka ketika itu jadi sunat. Ataupun mendengar saja Quran. Duduk di rumah nak goreng ikan kan, kita pun nak kemas rumah, asyik kita duduk dengar dah lagu dance, monkey dance lah, kita duduk dengar dah lagu tak tuntuang apa semua tu. Tapi saja esok ni kita ingat, aku nak dapat buat pahala lebih sikit lah. Jadi nak buat apa? Dia pun buka ayat-ayat Quran. Maka bila dia nak buka ayat Quran tadi, perlukah dia berwuduk? Tak perlu, tak wajib untuk dia berwuduk. Tetapi kalau dia ambil wuduk, maka wajib ke atas kita, sunat ke atas kita untuk berwuduk dan mendengar, maka dapat pahala sunat. Tak wajib tapi sunat. Jadi jelas ya. Ataupun membaca atau mendengar hadis. Ni contoh malam ni kita dah tahu dah, nak lagi ustaz akan baca kitab hadis, saya akan baca kitab hadis. Jadi kita pun ambil lah wuduk siap-siap sebab nak pahala sunat. Ni Allah bagi bonus ni tuan-tuan. Membaca kitab tafsir, hadis, fiqh, tasawuf, melaungkan azan, i'tikaf dalam masjid, wukuf di Arafah, sa'i. Wukuf tak wajib berwuduk, tapi bila kita berwuduk dapat pahala sunat. Sa'i tak wajib berwuduk. Maksudnya habis je tawaf kita terkentut, maka nak buat sa'i boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Sebab tak wajib dalam keadaan berwuduk. Yang wajib berwuduk adalah ketika tawaf. Tawaf wajib berwuduk. Ataupun menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita nak pergi ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Masjid Nabawi, sunat untuk kita berwuduk. Ketika hendak tidur, nak tidur, sunat kita ambil wuduk. Hatta contohnya kalaulah kita baru lepas bersama dengan isteri ataupun bersama dengan suami. Ni contohnya, kalau kita baru lepas bersama isteri atau bersama suami, sebaiknya terus mandi. Mandi wajib lah. Tetapi kalau letih sangat, tak ada sangat, maka menjadi sunat kata kita ambil wuduk dulu. Ambil wuduk je, walaupun tak ni, ambil wuduk je dulu untuk at least kita, walaupun kita punya hadas besar tadi disebabkan kita bersama dengan isteri atau bersama pasangan masih dalam keadaan hadas besar, maka ambil wuduk tu dapat pada kepala sunat dan tidur dalam keadaan yang tidak dicela oleh para malaikat lah. Sebab tidur dalam keadaan yang hadas besar ataupun dalam keadaan yang selepas daripada yang kita sedang menanggung daripada benda yang disebut yang patutnya kena mandi wajib lah. Ataupun mengusung jenazah. Maksudnya ada orang meninggal, kita nak pergi tolong angkat jenazah, sunat ketika tu untuk kita berwuduk. Dan dalam keadaan, dan disunatkan sentiasa berada dalam keadaan berwuduk ataupun memperbaharui wuduk. Maksudnya disebut kepada kita ni, dalam Islam ni sunat ke atas kita kalau kita boleh sentiasa dalam keadaan berwuduk. Cuba tuan-tuan, fadilat berwuduk ni baru-baru ni barulah diperbuat satu kajian kan berkaitan fadilat berwuduk. Sebab Islam dah ajarkan kepada kita 1400 tahun lepas. Islam dah ajarkan kita 1400 tahun lepas. Tetapi bila berlakunya isu coronavirus, permulaannya adalah di kawasan Wuhan ataupun Hubei. Bila berlaku di kawasan Wuhan, maka mereka try kaji tentang bagaimana, kenapa kebanyakan orang Islam tidak dijangkiti. Ada orang buat kajian, kenapa orang Islam ni tak dijangkiti sangat.
Orang Islam ni kebal tak mana kan. Belajar silat gayung ke apa. Maka ketika dibuat kajian, kebanyakan sebabkan dalam Islam itu sendiri dah diajar kepada kita tentang ilmu berwuduk. Kan Islam ajar untuk basuh tangan, basuh muka, basuh kepala ni, ini basuh kaki. Islam dah ajar. Maka sebab tu kalau tuan-tuan tengok pada minggu pertama wabak COVID-19 ini tersebar di negara China, maka statement daripada Kementerian Kesihatan dia kata apa? Dia anjurkan agar kerap basuh tangan. Dia anjurkan agar kerap basuh tangan. Dia kata apa? At least sehari 5 kali. Sedangkan dalam Islam dah ajak at least 5 kali ni adalah 1400 tahun lepas. Malah bukan 5 kali. Islam kata sebaik-baiknya adalah 15 ataupun 5 kali 3, 15 kali Islam ajak. Kan kita basuh tangan berapa kali? Kita basuh 3 belah kanan, 3 belah kiri. Maka 5 kali waktu solat bersamaan dengan at least 15 kali sehari. Dan benda ni Islam dah ajar. Sebab tu bila apa benda yang Islam ajar itu ada fadilat dan ada kelebihan-kelebihannya. Bukan Islam ajar saja-saja. Sampaikan sebab tu saya kata sedetail sekecil-kecil benda pun sampai benda yang kita rasa biasa tu pun Islam masih ajarkan kepada kita. Sebab tu dalam bab ni ambil peringatan. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak, kawan-kawan, sahabat dirahmati Allah, dalam fasa ni boleh tak kita cuba azamkan ini. Malam ni kita dah dengar kuliah ni kan, ni kita cuba azam dalam diri, ya Allah, kau bagilah aku ada kekuatan untuk sentiasa boleh dalam keadaan berwuduk. Tak apa tuan-tuan, niat je dulu. Saya sumpah tuan-tuan, siapa yang tengok malam ni agar tuan-tuan istiqamah boleh dalam keadaan berwuduk siang dan malam, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, bersama kita Abang Nik Gerila, Abang Amin Jahari, Ridwana, Razwan. Ni orang-orang hebat belakang ni tuan-tuan, insya-Allah. Maka ingatlah dua keadaan tadi, satu dalam keadaan wajib, waktu nak semayang wajib atau semayang sunat, semayang fardu atau sunat, sama ada dalam keadaan tawaf, sunat ataupun wajib, juga wajib berwuduk. Nak memegang naskah Al-Quran, wajib berwuduk. Adapun sunat ketika nak membaca, tak pegang nak baca Quran saja sunat, ataupun nak mendengar ayat Quran, maka sunat. Nak mengaji, sunat baca, ambil wuduk. Hatta kalau nak mengaji ilmu-ilmu biasa pun, ilmu-ilmu akademik ataupun ilmu-ilmu kita ni nak masuk kelas marketing. Belajar tentang sale, belajar tentang marketing, belajar tentang audience, belajar tentang algoritma, belajar tentang apa pun, sunat untuk kita ambil wuduk. Sebab bila nak belajar ini, dia ada keberkatan dia. Walaupun ilmu-ilmu dunia ada keberkatan dia. Moga dengan asbab ilmu dunia tu menjadikan pemberat timbangan waktu kita masuk dalam syurga daripada ilmu dunia tadi, mudah-mudahan insya-Allah. Dan di antaranya selain untuk memberitahu bahawa waktu yang kata pentingnya wuduk tadilah. Baik, dua keadaan tadi. Jadi semua faham lah? Insya-Allah. Baik, seterusnya dia kata apa? Di antaranya lagi disyariatkan berwuduk sebelum menyentuh dan membawa Al-Quran, tidak disyariatkan berwuduk ketika membacanya. Okey, baik, dia kata apa? Permasalahan, ramai orang keliru. Seperti saya kata tadi, ketika nak memegang Al-Quran, makna memegang ni kita ambil ni, pegang ni, maka wajib berwuduk. Faham? Pegang, wajib berwuduk. Adapun ketika tidak disyariatkan, maksudnya tak wajib berwuduk ketika mana tuan-tuan hanya membaca. Macam saat lagi habis sesi kita, tuan-tuan kita nak baca surah Kahfi, tuan-tuan tak ada wuduk, boleh tak nak baca sama? Boleh. Tuan-tuan cuma ikut pembacaan tersebut, maka tak wajib mengambil wuduk. Dan sunat juga berwuduk ketika mana membaca zikir, dan ini disebut dalam kitab Al-Itqan fil Ulumil Al-Quran. Jilid yang pertama. Jadi tak duduk pening lah. Kalau tuan-tuan, saya recommend macam ni tuan. Sebelum tidur malam ni kita mula. Boleh tak kita mula malam ni? Dan saya pujilah, alhamdulillah, Ain Mahaziz. Tadi saya tengok di Instagram dia buat dah dengan tim dia. Ada beberapa orang kawan kita semalam dia dah ambil challenge yang kita anjurkan. Yang ni kita suruh tuan-tuan himpunkan tim masing-masing. Maksudnya yang masing-masing lah. Yang Cam cari tim Cam, yang tim bisnes masing-masing lah. Cari 30 orang, kita buat satu grup. Grup ni hanya untuk berkaitan baca Quran. So sehari baca seorang satu juzuk Al-Quran. Sehari baca 10 juzuk, baca sejuzuk. So berjalan lah. Saya hari ni baca sejuzuk pertama, esok saya baca juzuk kedua, lusa saya baca juzuk ketiga. Kak Ina juzuk kedua hari ni, so esok baca juzuk ketiga, lusa baca juzuk keempat. So dia akan bergerak. So technically kalau 30 orang dalam satu grup, so sehari kita dah khatam 30 juzuk Al-Quran.
Adapun kalau sebulan kita dah khatam 30 kali Quran, masya-Allah. Jadi simple sistem je lah. Kalau kita boleh buat benda tu dalam bisnes, kenapa kita tak buat dalam kehidupan harian kita? Pegang Quran dalam telefon, tak ada uduk. Sebabnya adalah walaupun dia bukan mushaf, tapi disebabkan kemuliaan Al-Quran tu sendiri. Bila tengok daripada tu dia sama aja, cuma dah di digitalkan. Asalnya tetap diambil daripada mushaf yang betul, cuma dimasukkan dalam telefon. Cuma itu berlakulah khilaf dalam kalangan ulama, wajib ataupun tidak. Cuma pada saya kata dalam telefon pun wajib untuk kita ni ada wuduk. Sebab nak meletakkan kemuliaan pada Quran. Quran ni bukan benda biasa. Quran ni ingat satu, tuan-tuan tengok dapat pahala, dengar dapat pahala, baca dapat pahala. Quran ni tuan-tuan baca, tengok, pegang, semua dapat pahala. So pahala senang lah kan. Waktu bulan Ramadan, kalau tuan-tuan semayang di rumah lah, contohnya kakak-kakak kita yang mungkin solat di rumah, maka solat di rumah kalau boleh bagi ada Quran depan. Maksudnya walaupun kita dah hafal dah, mungkin dalam ni semua ni dah menghafal Quran dah, maksudnya tak perlu pun Quran, tapi kalau boleh bulan Ramadan waktu semayang sunat tarawih tu seelok-eloknya bagi ada Quran depan. Untuk apa? Bukan sebab kita tak pandai baca ke atau kita tak ingat, tapi untuk kita dapat pahala, untuk kita tengok. Tengok tu pun dapat pahala. Patutnya lagi malas sangat ni nak buat apa? Tengok je lah. Ni kira malas sungguh ni. Tengok. Betul, sadaqallahul azim. Dapat pahala juga, masya-Allah. Betul mudahnya tu kata Al-Quran. Baik, dia kata faedah dalam bab selalu berwuduk. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar elok bagi wuduk ni. Boleh Kak Ina, jom kita buat. Sekali lagi Kak Ina buat grup, invite saya masuk. Kak Ina Saimin, Kak Ina buat grup, saya invite saya masuk. Kak Ina buat, invite je saya masuk. Kita jom kita buat. Maksudnya macam ni. Boleh tak malam ni kita buat terus Kak Ina cari circle kita, yang elite circle untuk Fadil Khazali, saya kita buat. And then yang lain pun sama buat. Ain Mahaziz, nanti masukkan dalam grup Ain Mahaziz. Kak Nur Aini Yusof, masukkan sekali. Nur Amira Muhammad Kamil, nanti Amira buat satu grup, masukkan je. Masukkan nama Ana sekali nanti insya-Allah. Nanti Ana akan bagi nombor telefon, ambil masukkan dalam grup tu, kita mula start malam ni juga. Kita mula buat malam ni juga. Nak tuan-tuan? Tak apa, tuan-tuan masukkan dalam grup tu, maksudnya kita bergerak setiap malam baca satu juzuk. Maksudnya setiap hari kita akan khatam 30 juzuk daripada grup kita. Dan kita niatlah sedekahkan pahala tu kepada yang pertama, kita hajatkan mudah-mudahan dengan asbab bacaan Quran kita, bahawa Allah angkat wabak COVID-19 ni cepat mungkin. Yang kedua, kita sedekahkan pada mak ayah kita, sama ada masih hidup atau dah meninggal dunia. Mak ayah kita masih hidup pun kena sedekah juga. Kita sedekah daripada bacaan Quran kita. Kebaikan tu mudah-mudahan Allah catat kepada mak ayah kita. Dengan asbab mak ayah kita, tuan-tuan dengan saya boleh baca Quran. Dengan sebab mak ayah kita, hari ni kita hidup dalam atas muka bumi ni. Boleh tuan? Kita buat terus lah, tak usah tangguh. Kak Ina buat grup, terus invite saya masuk dalam grup tu, kita terus buat rule and regulation nak buat macam mana. Kak Ina terus buat grup. Kak Ila Jamu Ratu Melaya, Kak Saurah, boleh buat grup terus, nanti invite saya masuk je, tak ada masalah. Kita buat terus malam ni. Dan ada satu hadis Nabi SAW, setakat ni kami ada grup AQDHK 30 juzuk 2 minggu diperoleh. Alhamdulillah. Tahniah Kak Salimah Muhammad, Abang Ruslan Cik Ni. Boleh kita buat je insya-Allah. Ina Ahmad, Kak Ina Ahmad, boleh. Kita buat je, masukkan. Ni ada grup dalam ni. Kak Ina seorang tolong in charge dan ambil semua kawan-kawan kita yang dalam ni, masukkan dalam grup tu. Kita mula terus. Kalau sembang je tak jadi. Sembang lagi dia kata sembang gajah terbang, tuan-tuan. Dia kena 30 orang. Kalau banyak sangat lagi. Buat grup sekarang tu, siapa-siapa in charge grup terus masukkan. Nanti saya akan masuk insya-Allah, tak ada masalah. Baik, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata man atahu malakul maut wa huwa ala wudu'in u'tiya syahadat. Sesiapa yang didatangi oleh malaikat maut, ini malaikat Israel, untuk mencabut rohnya. Maksudnya ketika malaikat maut, Nabi kata ketika datangnya malaikat Israel nak cabut nyawa kita, sedangkan dia dalam keadaan berwuduk. Maksudnya kita ni waktu nak meninggal, nak kena cabut nyawa ni, memang tak boleh extend lah. Bukan sebab ambil wuduk itu ustaz, malaikat akan extend luka. Jangan buat gelong gitu, mati dia tak mati. Cuma ni kata Nabi SAW, ketika malaikat Israel tu datang ni, berdasarkan dalil Allah kata walan yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Sungguh dalam bab mati ni Allah takkan lewat atau awalkan walaupun satu saat.
Nah, tetapi Nabi kata apa? Kalaulah dia dalam wudu'in, dalam keadaan dia duduk dalam keadaan dia berwuduk, maka diberikan pahala seperti mati syahid. Acap cek tak awak macam macam ni, seperti dalam keadaan dia mati syahid. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita okey, kalau kita dalam keadaan berwuduk, tiba-tiba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam keadaan kita berwuduk, lepas tu malaikat maut nak ambil nyawa, maka Nabi sebut, maka diberikan pahala seperti pahala mati syahid. Nah, tuan-tuan ketahuilah, kita terima hakikat kita ni tuan-tuan, nak berperang macam sahabat-sahabat kita di Palestin, tak berani kita tuan-tuan. Saya terus teranglah tuan, saya pernah tengok beberapa kematian berlaku depan mata. Kerana waktu saya duduk di Mesir tahun 2014, 2013, waktu saya sampai 2013, saya ingat lagi. Kebetulan saya, walaupun saya tak belajar di Azhar macam orang lain, saya tak alim macam dia orang, tapi alhamdulillah saya berbangga sebab Allah izinkan saya sempat berkhidmat jaga pelajar-pelajar di sana tahun 2013. Jadi bila datang di sana, kebetulan kementerian mungkin dipercek lah, mungkin kementerian maklumkan, sebabkan saya kan dulu di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, bekas askar. Waktu so bila duk masalah bila sebut Azhar, tengok sahabat saya main lah, Ustaz Izam Haji Hamid, ni juga ex Al-Azhar dan founder kepada Al-Izzah Travel. Masya-Allah. Tahniah Ustaz, saya tengok Ustaz buat jual face mask apa semua, Allah bagi murah rezeki Ustaz. Masya-Allah. Bila Ustaz niat untuk nak bantu orang di bawah Ustaz, tengok Allah mudahkan rezeki. Tahniah Ustaz Izam, Ustaz Izam. So apa berlaku waktu sampai di sana, kebetulan waktu tu muzaharah isu Raba'ah, ada ni Dr. Mursi, almarhum Dr. Mursi kan, Syahid. Maka waktu tu kementerian, mungkin kedutaan cek background anak adalah bekas pegawai tentera, maka kementerian panggil lah, duta kedutaan di Mesir panggil, dia kata Ustaz boleh tak bantu untuk buatkan SOP untuk keselamatan. Maksudnya bila negara Mesir dalam keadaan darurat, so pelajar kena pergi mengaji di Azhar macam biasa. So walaupun berperang, hari ada berpuluh-puluh kematian. So saya kata tak apalah, boleh saya bantu setakat saya boleh. Saya pun tak berani sangat. Tapi saya cubalah sebabnya dalam salah seorang pelajar, isteri saya pelajar Azhar juga. So kata saya akan bantu. Dan waktu Allah takdirkan ada satu hari yang tugas saya ada satu teks khas yang saya kena bawa pelajar untuk masuk dalam Azhar, dan saya kena keluar dan pastikan pelajar-pelajar Malaysia selamat. So sehari itu saya nak bawa masuk pelajar, tengok-tengok berlaku muzaharah ataupun demonstrasi tu dah tak terkawal, sehingga kan salah seorang askar yang bertugas tu dia tembak orang ni, seorang perempuan berumur 20-an lebih, hanya memegang sepanduk Raba'ah tanpa memegang apa-apa senjata pun. Jadi dia tembak depan mata saya. Saya duduk di sini, jadi dalam 5 atau 3 meter daripada saya. Waktu tembak tu darah tu kira sampai mengalir mai ke saya lah. Saya ingat lagi. So waktu saya tengok keadaan tu tuan-tuan, jadi saya takut tuan, takut sampai saya tak boleh nak lari, tak boleh nak bergerak. Barulah saya tahu sebenarnya kita tak berani tak ke mana pun. Walaupun saya waktu tu technically saya adalah pegawai tentera, tapi still saya rasa takut gila-gila tuan-tuan, sehingga saya tak mampu nak buat apa-apa. Saya balik rumah tuan-tuan, saya tak boleh nak bercakap, saya tak lalu nak makan nasi selama hampir seminggu. Barulah saya tahu sebenarnya dalam hati ni bukan takat ada taman, tu ada kebun bunga lagi. Maksudnya kita ni tak berani tak ke mana pun. So kita nak dapatkan pahala mati syahid, kita tak mampu. Maka kita duduklah dalam keadaan sentiasa berwuduk. Mudah-mudahan dapat pahala. Nabi kata ketika datangnya malaikat maut, wa huwa ala wudu'in u'tiya syahadah, akan diberikan pahala macam dengan kamu mendapatkan pahala seperti mati syahid. Masya-Allah. Jadi usahakan sebaik mungkin Allah sama agar ada untuk kita sentiasa dalam keadaan berwuduk ni. Sebab ada keberkatan di situ. Insya-Allah, mudah-mudahan. Bila keadaan berwuduk ni tuan-tuan, kita nak buat benda yang pelik-pelik tu, dia akan at least dia akan jadi macam antivirus sikit kot. Tuan-tuan, contoh dalam keadaan berwuduk kan, tuan-tuan nak mengumpat orang, tuan-tuan ingat aku dalam keadaan berwuduk ni. Atau nak mengumpat tu dia akan daripada gear 5 ke jadi gear 2 saja. Ataupun tengah berwuduk ni tiba-tiba kita nak buat benda maksiat, maka mudah-mudahan dia akan memelihara kita. Mudah-mudahan, insya-Allah. Usahakan dulu. Try kita sama-sama buat. Baik, di antaranya lagi apa? Maka disebutkan rukun atau fardu atau rukun-rukun wuduk itu ada 6 perkara. Yang pertama, apa makna fardu? Fardu ni adalah benda yang disebut dengan kewajipan. Kita duk berdengar fardu solat ada berapa, rukun solat ada berapa. Bila sebut tentang fardu ni apa? Benda yang disebut dengan kewajipan ataupun benda yang bahagian yang bermaksud benda yang wajib. Dari segi syarak,
sama makna dengan wajib atau dituntut oleh syarak untuk mengerjakan tuntutan yang pasti. Maka ada benda-benda yang menjadi compulsory dalam kehidupan. Di mana jika melakukannya dapat pahala, adapun saat meninggalkannya dikira berdosa. Bila benda melibatkan benda fardu, benda rukun, benda yang wajib, maka saat kita buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Benda sunat buat dapat pahala, tinggal tak dapat dosa. Benda makruh buat tak dapat dosa, tinggal dapat pahala. Okey, saya bagi faham bagi elok. Benda wajib, dengar ni. Benda wajib buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Benda sunat buat dapat pahala, tak buat tak dapat dosa. Sunat buat dapat pahala, tak buat tak dapat dosa. Benda makruh buat tak dapat dosa, tinggal dapat pahala. Buat tak dapat dosa, tinggal dapat pahala. Benda haram, tinggal dapat pahala. Buat dapat dosa. Ui, macam dengan pantun tu. Jadi faham tak? Dia ada hukum wajib, ada hukum sunat, ada hukum makruh, ada hukum harus, dan ada juga hukum haram. Itu dalam pembahagian hukum. Benda ni simple tapi kena ambil faham bagi elok. Baik, bersama dengan kita juga, masya-Allah, ibunda tersayang saya, Ibu Faridah Hanim. Terima kasih Ibu. Hampir setiap malam Ibu walaupun sibuk, siang dan malam saya tengok. Tadi saya tengok Ibu sentiasa ada Zoom dan dengan BSS 8. Minta maaf Ibu tak sempat tadi sebabkan petang saya jumpa dengan arkitek untuk kempen Ramadan. Nanti Ibu akan bantu Ibu insya-Allah untuk kempen Ramadan kita nak buat rumah asnaf, kita nak buat kita nak extend kita punya tahfiz lah, sebab sekarang ni beribu orang yang nak masuk di Darul Murtada. Untuk makluman tuan-tuan lah, ribuan orang yang nak masuk, kita tak ada tempat. Sebab sekarang waktu saya alhamdulillah dengan asbab fasa COVID-19, tim Darul Murtada kita design macam mana cara menghafal di rumah. Dan alhamdulillah conversion sangat tinggi, hampir 90% daripada pelajar kita berkesalah dengan teknik yang kita buat tu, teknik mentor-menti hafalan Quran di rumah. Dan insya-Allah nanti saya akan bagi percuma je, insya-Allah Ramadan nanti saya akan announce, dan insya-Allah ramailah kawan-kawan kita yang akan bersama untuk kita bantu, untuk kita usahakan. Selain solat, apa lagi yang perlu wajib ada wuduk? Nurul Hanizan, tadi kita dah maklum dah. Selain daripada solat, apa lagi yang wajib berwuduk? Di antaranya nak memegang Quran. Ni pegang Quran wajib berwuduk. Di antaranya lagi tawaf. Tawaf sama ada tawaf yang wajib atau tawaf yang sunat, dua-dua wajib berwuduk. Adapun yang lain sunat. Sa'i sunat, wukuf di Arafah sunat. Nak baca Quran tanpa pegang, maksudnya kita baca saja tak pegang, maka sunat berwuduk. Nak mengaji, sunat berwuduk. Ataupun nak zikir, maka sunat untuk berwuduk. Jadi faham elok. Baik, maka fardu itu benda yang wajib. Wuduk berasal daripada wada'ah ataupun wada'atun. Wada'atun ni bermaksud, wada'ah maksud apa? Keindahan ataupun kebaikan. Sebab tu berwuduk itu benda yang indah, benda yang, dan ingat Allah itu indah dan Allah suka pada keindahan. Allah itu cantik dan Allah suka pada kecantikan. Kalau uzur, berwuduk boleh tak? Sebab dah biasa setiap kali, boleh dapat pahala. Cuma wuduk itu tidak terangkat lah. Menghilangkan hadas tu maksudnya dalam keadaan uzur syar'i lah maksudnya ni. Maksudnya boleh tak ustaz untuk dia berwuduk? Boleh. Dapatlah pahala untuk berwuduk tadi. Cuma tidak dalam keadaan dia berwuduk lah. Sebab wuduk tu tidak terangkat disebabkan dia dalam keadaan haid. Sebab kadang-kadang orang dah terbiasa memang akan jadi macam tu. Tahniah saya ucapkan, kalau Kak Nora Asha ni dah terbiasa berwuduk, tahniah. Dia teruskan kelaziman tersebut. Teruskan kelaziman tersebut. Jangan berhenti walaupun dalam keadaan kita uzur. Maksudnya dari segi wuduk itu sendiri bermaksud keindahan ataupun kecantikan. So Allah itu indah, Allah suka pada keindahan. So bila kita buat, kita mengambil daripada apa yang Allah suka. So bila kita buat apa yang Allah suka, bukankah kita lebih dekat dengan rahmat Allah? Macam kita lah sayang ke orang kita sayang, kita akan buat benda yang dia suka. Mudah-mudahan kita dapat tempias yang sama, insya-Allah, mudah-mudahan. Wuduk bermaksud membasuh sebahagian daripada anggota-anggota tertentu. Baik, daripada 6. Okey, rukun wuduk ada berapa tuan? Ada 6. Daripada 6 rukun wuduk ni, daripada 6 rukun wuduk tu, maka 4 disebutkan dalam ayat Al-Quran
2 disebut melalui hadis. Saya ulang. Daripada 6 rukun wudu, disebutkan tadi rukun wudu situn. Rukun wudu itu ada 6. Daripada 6 rukun wudu, 4 disebutkan dalam Al-Quran, 2 disebutkan dalam hadis. Apa yang disebutkan dalam Quran? Di antaranya disebutkan dalam ayat Quran adalah tentang ayat membasuh muka. Yang kedua disebutkan tentang membasuh tangan. Yang ketiga disebut tentang mengusap bahagian kepala. Dan yang keempat membasuh kaki. Adapun yang disebut di dalam hadis, di antaranya 2 niat dan juga tertib. Niat dan tertib disebutkan dalam hadis. 2 disebutkan hadis, 4 disebutkan daripada Al-Quran. Baik, bila nak mula niat? Bila nak mula niat ni, dia kata, ustaz, kami mana tahu. Ada orang dia cerita, dia buat teruk. Ada seorang dia kata, ustaz tu, dia kata, ustaz, nak berwuduk ni wajib waktu ayak nak kena dengan tangan tu. Maksudnya buka paip tu, ayak tu kena, tak tu kena. Habis dia kata kalau terlambat kena buka paip lain. Boy, susah betul cara nak berwuduk macam tu. Maksudnya buka paip ayak, kena terus. Nak buat itu wuduk ni. Tak, tuan-tuan, tak ada lah peringkat. Tengok bagi elok disebut dalam kitab Idaman Penuntut. Niat bermula ketika membasuh muka. Maksudnya daripada syarat yang pertama ataupun rukun yang pertama ini adalah muka itu, maka bermula situ. Atau jika sudah berniat seawal membasuh tangan, atau waktu kita main nak buka paip ayak tu, nak basuh tangan kan, sebab tangan kita kotor tu, waktu tu dah mula berniat, boleh. Cuma yang disebut dalam mazhab Syafi'i, disebut dalam kitab Idaman Penuntut, sebaiknya kalaulah kita tak baca ketika basuh tangan ni, maka baca ketika nak basuh muka. Jadi kena faham bagi elok lah. Atau ketika berkumur, ataupun waktu selepas basuh tangan ni, waktu duduk kumur kan. Ingat, kumur tu sunat. Kumur tu sunat, tak wajib. Sunnah lah. Tuan-tuan buat dapat pahala, tinggal tak berdosa, tapi sebaiknya buatlah. Kumur ayak bukan nak suruh macam ni, ayak tu kumur, lepas tu nak bukan susah pun, ambil ayak buang dalam mulut je, kumur buang. Sebab kalau dalam keadaan kita mulut yang tak apa nak segak kan, kita baru lepas makan nasi, lepas tu satgi duduk tengah semayang, dia duduk korek gigi dia, stres kawan sebelah kan, dia duduk sedut dia punya macam ni. Baik, di IG, masya-Allah, Badrul Bahtiar pun bersama kita, insya-Allah, pemain bola sepak Kedah. Badrul Bahtiar confirm sekarang ni banyak berehat sikit lah, kena kuarantin kan. Moga-moga insya-Allah, moga Kedah akan lebih kuat. Terima kasih Badrul Bahtiar sebab komen dan tengok live bersama kita malam ni, masya-Allah. Orang hebat belakang ni, Ibu Hani, Haji Asri, Badrul Bahtiar, Kak Saurah Awi, Kak Zila, orang-orang yang Nick, Abang Nick, Chams dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan lah. Orang-orang hak ni jutawan, hartawan pun belajar. Tuan, kita yang tak ketahuan ni pun dah penyegar nak belajar. Pening kadang-kadang tengok. Maka waktu mana nak niat, boleh untuk niat ketika kita basuh tangan, ataupun waktu berkumur, ataupun ketika basuh muka. Lagi awal lagi baiklah. Niat hendaklah dikekalkan. Maksudnya kalau kita bermula niat tu awal, mesti kekalkan niat. Jika tidak kekal, niat itu belum memadai, hendaklah berniat semula. Maksudnya waktu nak basuh muka tadi, dia ingat, aku niat ke belum? Maka ketika tu dia kena tajdid niat dia. Dia kena tajdid niat dia. Baik, insya-Allah. Kita berhenti dekat ni dulu, dah pukul 9.10. Kita akan masuk pelajaran kita hadis pula. Berhenti dekat ni, insya-Allah. Esok insya-Allah kita akan menyambung bahagian tentang cara nak berniat. Kita akan masuk tentang cara nak berniat. Ini tajuk penting ni. Nak berniat tu waktu mana dan macam mana fadilat ataupun kaifiat cara betul-betul nak berniat. Kita akan masuklah sebab agak panjang dan agak detail sikit penerangan dia, insya-Allah. Itu jika termasuk air wuduk lain, jika disapu di muka, adakah sah air menitik jatuh dari muka tu jika termasuk air wuduk lain? Jika disapu, contoh kalau ambil air wuduk dalam kolah. Baik, kolah kena ingat Fazah Haizat, bila kolah itu adalah kolah yang melebihi 2 kolah. Ada sukatan. Cuba tengok sukatan air yang berbentuk 2 kolah tu, ada dia punya sukatan dia berapa banyak.
Maka kalau lebih tak ada masalah. Maksudnya kita ambil, masukkan balik dalam kolam tak ada masalah. Tapi kalau air yang sedikit, contohnya kita ambil air yang menggunakan air botol ni, maka tak boleh untuk masuk balik. Maka dia akan jadi air mustakmal. Sifat air itu akan rosak. Jadi untuk kitab fiqh, kita berhenti dekat ni, kita akan sambung. Air mazi, tu selalu pergi mana lagi? Sabar Ustaz. Orang nak baca kitab hadis pula. Air mazi jangan lari. Tibai pula lagi ikut. Okey, selesai untuk kitab Safinatun Najah, kita akan pergi beralih kepada kitab hadis insya-Allah dan masuk hadis yang ke-11. Hadis yang 11 insya-Allah.